sudi terbitkan karya dan jadi mudah-mudahan ilmu ni dapat dimanfaatkan untuk ramai orang lah. InsyaAllah. InsyaAllah. So kalau ikut pada buku talaki ni Ustaz, permulaan Ustaz nak menulis buku ni ialah sebab dia kalau ikutkan Ustaz belajar di sana, dan macam mana boleh terfikir nak membukukan kisah di Syria ni? Boleh cerita pada kita punya viewers dan macam mana Ustaz boleh, orang cakap start menulis ialah dia punya minat ke apa tu, memang dari kecil minat menulis ke apa dia? Boleh kenalkan dululah Ustaz Anwar ni sikit profil ringkas. Ringkas. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya harap semua yang menyertai live buku Puris ni semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi sebuah sikit ringkas mengenai latar belakang saya adalah Anwar Mehdi bin Azhan. Saya dilahirkan di Sik Kedah. Kemudian selepas saya pernah mendapat pendidikan awal di sekolah pertama Brunei Darussalam, dan kemudian saya balik masa tu keluarga saya berhijrah ke Brunei. Ayah saya berkhidmat sebagai pensyarah di Polis Islam Brunei, dan kemudian saya balik, saya sambung pelajaran di sekolah rendah Al-Islah, sekolah menengah Al-Islah, sekolah menengah agama Arab Yayasan Khairiyah, dan kemudian saya pergi ke Syria. So pada tahun 2006 saya start, selepas habis sebulan selepas saya habis peperiksaan STAM dan juga MUET STA. So saya terus ke sana sambung belajar. Jadi alhamdulillah di sana saya sempat tinggal selama 6 tahun, dan mungkin boleh dikatakan saya adalah mungkin generasi terakhir pelajar Malaysia kot yang sempat melihat dua perbezaan gambaran di antara sebelum perangan dan juga ketika berlaku perangan. Sebab sekarang ni pelajar Malaysia pun dah tak ada di sana, kecuali tinggal 2 orang kot. Ada sepasang suami bersih lagi bertahan di sana. Jadi dia orang tu lah yang masih lagi duduk di sana dan masih belajar. Jadi yang lain tu semua dah balik dah pada tahun 2012. Jadi semasa saya duduk di Syria, saya ikut kursus bahasa Arab dulu selama 8 bulan, dan kemudian saya masuk kolej persediaan untuk peringkat diploma selama setahun, dan saya sambung ijazah bagi ijazah pengajian Islam dan bahasa Arab. Tapi saya tak sempat nak habiskan kerana pada tahun 2012 pada ketika tu saya dah di tahun yang terakhir. Tapi selepas habis peperiksaan final year exam, Kerajaan Malaysia terus membuat penghantaran pulang pelajar-pelajar Malaysia di sana, dan saya ada lagi dalam beberapa subjek macam tu lah. Jadi dah nak habis dah. Jadi kemudian saya terpaksa balik, dan saya balik di sini saya sambung pengajian di Kolej Islam, Kolej Universiti Islamiyah, sekarang nama UniSyam. So saya habiskan pengajian saya dalam ijazah bahagian Perbankan dan Kewangan Islam. Itu lebih kurang dalam 2017 saya kumpul. Jadi so sekarang saya bekerja di lapangan sendiri dan juga bekerja di satu center counselling untuk pemulihan dadah. So itulah saya ringkas lah. Okey, alhamdulillah. So balik pada kisah talaki ni, macam mana Ustaz boleh terfikir nak membukukan kisah Ustaz di Syria, dan macam mana Ustaz boleh jumpa buku Puris ni? Banyak-banyak penerbit kat Malaysia ni, Ustaz kenal ke ada pihak kami yang propose ke macam mana? Baik. Jadi mula-mula saya balik daripada Syria ni pada tahun 2011 ataupun 2012 macam tu. Masyarakat kita tengah bercakap mengenai Syria. Ramai masa tu saya ingat
ustaz-ustaz pun banyak cakap sebab masa tu perang baru pergolakan tu baru terjadi dan orang baru tertanya-tanya. Sebab sebelum ni saya ingat Syria bukanlah satu negara yang famous. Kalau Timur Tengah ni saya sendiri pun tak tahu sangat. Cuma saya ni pernah ada maklumat daripada ayah saya yang pernah belajar pada tahun 80-an di sana. Jadi tapi kalau orang lain ni macam Syria macam tak tahu kan, kebanyakan tidak tahu. Yang kita tahu Syam di dalam buku. Betul. So, jadi 2011 tu banyaklah mereka mengenai Syria dan ada mungkin bila saya tengok adalah juga beberapa orang yang cakap Syria tapi maklumat tu macam kurang tepat. Padahal masyarakat pada ketika tu mereka sangat dahagakan satu maklumat yang gambaran yang tepat lah mengenai Syria. Mungkin pada ketika tu orang cakap pasal perang, orang cakap pasal pergolakan. Jadi dia nampak macam dia di-highlightkan Syria ni sebagai negara yang buruk. Jadi saya pada ketika mendapat permintaan bila saya balik pada tahun 2012, saya dapat banyak undangan ceramah. Jadi kebanyakan semua nak fokus mengenai Syria. Ataupun pada saya balik pada 2012 tu kebetulan kena pada bulan Ramadan, mungkin bulan Ramadan macam dan semua tazkirah tu, semua tajuk-tajuk tazkirah yang diminta tu adalah berkenaan dengan Syria. Jadi saya melihat masyarakat jadi memang dia sangat dahagakan satu maklumat mengenai Syria. Jadi pada ketika tu saya cuma menyampaikan maklumat daripada sudut lisan. Tapi daripada sudut lisan ni benda tu biasalah kita bila dia tidak dibukukan, jadi dia akan hilang macam tu maklumat. Jadi kita buat satu buku, tujuan dia adalah sampai bila pun orang boleh baca. Jadi saya pada ketika tu juga dapat satu idea macam mana saya nak bantu Syria. Sebab kalau kita nak kita nak sumbang dengan duit, kita tak mampu. Jadi saya menulis satu buku ni dan 2 buku lah mengenai Syria. Tujuan utamanya adalah untuk mencari sumbangan untuk Syria. Sebab sebahagian daripada jualan buku ni kita akan masukkan dalam tabung kebajikan Syria. Saya ada buat beberapa kerjasama lah dengan beberapa NGO. Antaranya Malaysia Lifeline for Syria yang ada saya sumbangkan dalam bentuk buku. Kita sumbangkan dalam bentuk buku, jadi dia orang jual, jadi duit tu dia orang ambil lah untuk penggunaan kebajikan Syria. So daripada situlah saya mula dapat idea dan alhamdulillah sebenarnya isu Syria sampai sekarang pun masih lagi orang bercakap pada ni kan. Jadi ini menunjukkan bahawa masyarakat kita sangat-sangat perlukan satu penjelasan. Jadi kita buat pembukuan dalam bentuk santai supaya tidaklah berat untuk baca benda ni. Okay. Macam mana bila Ustaz dah tulis tu, pertemuan dengan buku Puris tu dari mana dan dari mana kenal kami atau kami punya pihak yang menghubungi Ustaz Anwar sendiri? Sebab waktu tu saya bukan editor lagi lah dekat Puris ni. Jadi untuk publisher ni saya just cuba lah kot. Jadi saya pernah cuba beberapa publisher yang lain. Mungkin pada ketika tu dia orang tidak menumpukan ada beberapa publisher yang lain, mungkin dia tidak tertumpu bahagian Travelog. So saya mencuba di sendiri dan kebetulan pada tahun 2016 tu tim buku Boris ni tak silap saya baru saja ditubuhkan. Betul, ini buku ketiga. So pada ketika tu saya cuba dan saya jumpa dengan Ustaz Syafiee. So dia terus alhamdulillah dia terus boleh terima. Jadi itu proposal ni untuk terbitkan. Saya sambung balik. Kiranya penulisan ni start 2012 lah Ustaz dah mula menulis buku Pasal Talaki ni. Saya menulis daripada 2013. Daripada 2013, kemudiannya panjang saya belajar di kolej universiti Sadiq tu. Di masa saya buat yang kedua tu saya menulis.
Cuma dia jadi agak saya banyak nak ambil balik macam tarikh-tarikh yang tarikh-tarikh perjalanan saya, maklumat-maklumat tempat tu. Jadi so kita nak kena sahihkan dulu daripada kita bukukan benda tu. Seboleh-bolehnya saya akan kurangkan kesalahan maklumat dalam tu, sebab benda ni dia akan berpanjangan, dia akan tekan lama dalam penulisan. So kita nak kurangkan kesalahan. Dia mengambil masa yang agak lama lah. Jadi Yalah, kita bukukan tu. Betul. Okay, so balik pada kisah di Talaki ni. Tadi rasa Ustaz dah beritahu Ustaz tinggal di Syria sekitar 6 tahun. Betul? Ya, 6 tahun. 6 tahun di Syria. So apakah yang Ustaz lalui di Syria? Boleh ulang semula lah, ada detail. 6 tahun tu Ustaz belajar apa tadi? Secara ringkas je. 6 tahun tu apa yang Ustaz belajar dari detail? Boleh ceritakan sikit? Okey. So dalam tempoh 6 tahun ni, saya pada mula saya pergi pada tahun 2006 tu pun dalam bulan 12. 2006 awal bulan 12, tepatnya dalam 4 hari bulan 12 2006 saya mula bertolak. So jadi lepas lebih kurang dalam seminggu saya di Syria, saya terus masuk kursus bahasa Arab, sebab memang menjadi satu kelaziman lah bagi mana-mana pelajar yang baru sampai lah di Timur Tengah ataupun di negara Eropah ke apa, dia orang tak masuk kursus bahasa dulu lah. So saya ikut kursus bahasa lebih kurang dalam 8 bulan, daripada peringkat 2 sehingga peringkat 5, dan kemudian saya nak daftar masuk universiti bagi peringkat ijazah. Tapi malang pada ketika tu ada kekangan daripada kerajaan, mungkin kita orang tak boleh belajar sana mungkin. So saya terpaksa masuk kolej persediaan selama setahun, dan dalam tempoh setahun tu alhamdulillah saya berjaya mendapatkan diploma syariah, dan kemudian saya masuk mendaftar untuk peringkat ijazah tu menggunakan diploma syariah tu. Saya ikut sempat ikut pengajian peringkat ijazah ni selama 4 tahun juga. Cuma tak sempat nak habis. Dan sekarang pun status dia saya masih lagi berkenan sebagai Putus balik tadi. ya. Dengar Ustaz? Ya, dengar. Klik. Boleh sambung, insyaAllah. So selepas daripada kolej persediaan tu, diploma syariah tu, saya sambung degree clear. Ujian betul. Okey, boleh. Okey. Lepas kolej tu Ustaz sambung degree. Okey, saya sambung degree kuliah dakwah. Di sana kuliah dakwah, saya masuk kuliah dakwah yang cawangan Libya. Sebab di Jamak Syekh Ahmad Kitaru tu dia banyak buat kerjasama pendidikan dengan institusi lain. Macam kuliah dakwah dia ambil daripada Libya. So kuliah syariah daripada Lebanon. Kalau kuliah Usuluddin daripada Sudan. So saya daripada bukan kerajaan Libya. Jadi saya masuk cawangan tu di Syria. So alhamdulillah sempat selama 4 tahun. Jadi lebih kurang kita bagi titik-titik akhir nak habiskan pengajian tu, saya terpaksa dihantar
Zamri Syawal. Kenal tak Ustaz? Cik Zamri Ah, Ya, kenal. tu dia tulis tu suara kita sangkut. Alamak. Maaf kami. Minta maaf Cik Zamri. Kita lain ni tak tahu lah kenapa pagi ni. Pagi jam kot ni, traffic jam Boleh sambung. InsyaAllah. Bismillah. mengikuti ikut pengajian talaki. Jadi sebenarnya tajuk talaki ni saya tak setuju sangat pun. Sebab saya fikir macam apabila kita tak tajuk talaki ni, mungkin orang fikir ada lagi lah di dalam mana-mana terbitan buku lah. Saya rasa macam tajuk ni tak pernah lagi ada. So Ustaz Syafiq ni dia berhenti untuk menggunakan tajuk ni. Dia yang jelas pendidikan Islam, kajian Islam. Bukan orang yang latar belakang kajian Islam, mungkin dia orang ada gambaran, ada sedikit gambaran lah macam mana pengajian Islam itu tengah jadi kehidupan masyarakat. Jadi so itulah cerita mengenai macam mana saya berjumpa dengan tim polis yang ada di bawah Galeri Modi untuk terbitkan buku talaki. So saya ucapkan terima kasih kepada tim polis kerana sudi dia buku pertama saya.